Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada minggu 14 Februari ke 18 Februari 2021. Baik, hari ini saya akan sambung lagi tajuk penyelesaian inventif. Biarlah kita belajar sampai muntah tajuk ni sebab tajuk ni memang sangat suka. Jadi saya akan sambung. Sebelum ni saya memang ada masuk sedikit mengenai definisi masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, kita tengok balik. Kita masuk yang masalah inventif. Yang bukan inventif tu awak fikirlah sendiri. Okey, masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okay, contohnya lah macam kat sini masalah dia meja. Tengok sampai menggigil kaki meja tu sebab apa? Buku tu terlampau berat. Jawablah selalu buat dekat kelas awak tu. Kan? Sampai patah walaupun meja tu pakai kaki besi dia tetap juga patah. Kat sini dia jadikan meja tu jadi besi. So dia jadi stabil. Okey. Jadi tapi bila gunakan kaki besi, meja tu akan menjadi lebih berat. Jadi kita kena selesaikan pula masalah meja itu menjadi berat. Macam mana? Aduh. Nah, Kak Mami, tolong. Okey. Ada gangguan mental kejap. Okay, kebanyakan masalah inventif ni dia diadaptasi daripada model TRIS. Kalau kita tengok kat sini dia tulis Theoria Rashenia Isobractal Stochastic Zadach. Tengok saya boleh cakap Rusia sebab nenek moyang saya ramai kat sana Saya tak tahulah betul ke tak kalau saya tipu awak tu maksudnya pandai-pandailah awak fikir sendiri Apa itu TRIS? Teori penyelesaian masalah inventif. Jadi dia selesaikan semua masalah-masalah meja tu daripada dia tak dapat tampung meja yang berat, tukar kepada kaki meja menjadi besi, kemudian dia jadi berat pula bila tukar kaki meja tu jadi berat. Jadi ada orang bagi idea tambah lagi roda. Tahu roda? Roda tak tahu. Tengoklah YouTube 40,000 kali. Okey. Meja ni dia ada penyelesaian masalah inventif ni guna roda lah. Contoh yang terbaik kita kalau pergi dekat hospital. Hospital tengok nurse pun terfikir macam mana lah aku nak angkat makanan. Semua buat di situ ada 4,000 watt contohnya. Jadi dia kena angkat pakai meja. Mula-mula pakai meja lah. Lama macam mana jadi dia belilah meja ada roda. So senang nak angkat barang-barang yang berat ni, tak jatuh dan pantas. Sebab sakit perlu makan dengan pantas lah supaya ada yang tak mati kebuluran. Okey, itu secara refleksi. Tu refleksi refleksi pun dekat 40 jam. Okey, sekarang kita masuk yang kedua. Yang ini yang saya nak masuk hari ni sebab kalau saya tak masuk ni nanti awak pun dua merdeka ke, dua tak berapa merdeka, dua Malaysia dengan dua muafakat. Tengok je ni tak tahu nak jawab soalan. Okey. Dulu kita masuk definisi je, kita hanya tengok definisi. Sekarang kita tengok dia dari sudut proses. Masalah ni mesti ada proses. Sebab pembelajaran macam ni pun ada proses. Contohnya pagi awak bangun-bangun mandi, gosok gigi. Semua tu masalah tu punya. Ada yang bangun lambat kan. Dengan tak gosok matanya, tarik mata, tarik lalat. Apa lagi? Tarik gigi, tarik rambut, kutu rambut, kutu rayau kan. Jadi kita kena selesaikan semua masalah tu bermula daripada tidur. Sekarang kita tengok pula apa yang silibus ni ngajar.
proses penyelesaian masalah ni pun ada juga inventif dan bukan inventif. Dua-duanya kita kena tahu supaya kita tak dapat jawab soalan periksa dengan senang. Okey, sebelum ni kita masuk definisi, kita tahu masalah bukan inventif tu dia tidak berkembang ataupun masalah tu selesai begitu saja. Jadi dia hanya tunjuk kat sini Raja 1.1.5 ialah aliran kerja penyelesaian masalah bukan inventif. Dia mula dan selesai. Bermula dengan bulat, berakhir dengan bulat. Ini digunakan kod komputer lah, bahasa komputer. Okey. Kalau yang bulat tu mungkin dia bagi satu on atau hidup mula kan kalau komputer. Kalau selesai dia di off. Komputer dia mula hidup, lepas tu dia mati. Okey, contohlah. Kalau dalam bahasa reka bentuk ataupun RBT ni, bulat tu ialah mula dan selesai. Kemudian dia sambung dengan proses seterusnya. Yang satu, mengenal pasti masalah. Dua, menyelesaikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, membuat pilihan. Empat, melaksanakan pilihan. Nombor 5, menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. Kalau tak berjaya, patah balik naik nombor 2. Nampak tu? Kerana tak berjaya. Kalau tak berjaya, takkan kita nak biar projek tu. Kita tak boleh jual lah dekat pelanggan kalau projek contohnya kita buat kereta. Contohnya produk Malaysia ni. Kereta ni jahanam. Kita jual dekat pelanggan juga kan. Jadi dia jadi sia-sia. Tengok je takut tak recording lah. Ada cikgu tu suara tak lakam lah. Tengok nampak dia pun suara saya. Manis. Kan? Jadi dia hanya untuk patah balik kepada nombor 2 lah. Jadi kalau kita buat satu produk kereta Proton contohnya, kalau dia jahanam, contohnya kereta buatan Malaysia ni selalunya enjinnya cepat mati. Kan? Kenapa cepat mati? Saya pun tak tahu, mungkin masalah wiring, masalah radio, masalah aircon ataupun apa-apa masalah yang muncul daripada kereta Malaysia ni. Engineer Proton tu kena pastilah apa masalah. Jadi dia kalau tak kereta contohnya kereta Wira tu tengah jalan mati sendiri ataupun daripada awal memang dia mati, lepas tu kena jumper tengah jalan. Jadi itu masalah yang ada pada pelanggan, bukan pada engineer. Jadi engineer tak dapat kena pasti. Jadi saya dekat sini beritahu dekat pelajar awal ni sebelum awal jual produk tu, menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya. Awak selesaikan lu 1001 masalah, dah selesai berjaya barulah awak jual. Kalau tak berjaya, jangan harap awak nak jual. Simpan aja produk awak tu. Kalau tak, ni dia satu membahayakan pelanggan. Yang kedua nanti awak kena saman. Atau yang ketiga mungkin ada orang mati. Contohnya lah, tengah jalan dia buat enjin mati. Okey. Yang ini dia ulang balik dari yang atas tu. Langkah pertama sampai langkah yang ke saya panggil kat sana langkah yang ke-7 lah. Okey. Kemudian dia masuk kat sini masih lagi analisis fungsi. Dia panggil juga sebagai model analisis fungsi. Okay. Jangan buat bising boleh. Tadi ialah model analisis fungsi untuk penyelesaian masalah bukan inventif. Sekarang kita masuk yang model. Kau nak main sana lah. Analisis fungsi masalah inventif. Dia sangat berbeza dengan penyelesaian masalah bukan inventif sebab sangat kompleks dan sangat tinggi kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi awak kena fikir sendiri kalau soalan tu kebat. Tapi saya hanya mengajar, jadi awak kena fikir sendirilah kalau soalan yang bukan-bukan ni keluar. Okey. First kali dia kena pasti ialah masalah khusus. Contoh yang tadi, meja yang tidak dapat menampung buku yang berat. Jadi dia tukar kepada kaki besi. Itu masalah khusus. Khusus ni masalah dia sikit je. Satu je masalah dia. Kan? Tapi daripada masalah khusus tu, dia timbul lagi satu masalah. Dia buat satu model masalah, selesaikan, meringkas masalah. Jadi dia keluar lagi satu
sebagai masalah umum. Dia bersambung lagi yang kaedah penyelesaian, cuma yang tengah-tengah tu ada tembok, jadi panggil sebagai halangan penyelesaian. Kerana kita dah ringkaskan masalah, saya tengok model ni pun saya pun tak faham. Tapi saya cuba tengoklah. Tapi ini mungkin keluar juga pizza, dia akan bagi satu urutan sajalah, dia tak ada langsung sampai awak lukis gambar raja 1.1.6 ni. Cuma dia hanya selesaikan masalah ni. Okey. Kemudian bila dah dapat masalah umum, dia selesaikan penyelesaian umum, dan akhir sekali dia ada model penyelesaian, iaitu penyelesaian khusus. Contoh tadi saya cakap meja yang berat tu dan guna kaki besi, itu masalah khusus. Dia selesaikan dengan penyelesaian khusus juga, sebab dia tambah dengan roda pada meja tersebut, gunakan roda, iaitu spesifik lah kan. Masalah sebab apa meja tu tak berat, dia spesifik lagi macam mana nak selesaikan masalah berat tu. Dia tak payah angkat ramai-ramai 4 orang ke 5 orang untuk angkat meja, dia letak roda pada meja tersebut. Jadi itu ialah penyelesaian khusus. Okey. Lepas ni inilah dia timbul lagi istilah-istilah yang baru yang dipanggil sebagai penerangan fasa penyelesaian masalah inventif. Saya letak kat sini, dia tengok daripada model atas tu. Okey. Dia ambil, dia tarik keluar dia punya fasa. Satu, analisis punca masalah yang pada nombor 1 tu. Okay. Nombor 2, model masalah. Ketiga, kaedah penyelesaian dan model penyelesaian. Okay, diterangkan kat sini. First kali yang tadi kita dah tengok analisis fungsi. Ni dia, analisis fungsi, sebab kita tengok dari sudut komponen meja. Kemudian dia masuk kepada model masalah, pencanggahan fizikal. Yang ini yang ada berat lawan ringan, kecil lawan besar. Apa lagi? Cuba fikir sendiri. Ketiga, kaedah penyelesaian, iaitu pilih kaedah penyelesaian. Mana satu yang kita guna? Berat lawan ringan, kecil lawan besar. Yang tadi meja yang tu, dia berat lawan ringan. Sebab apa? Meja tu sangat berat bila dia nak gunakan kaki besi. Kan? Sebelum tu apa? Keseimbangan kan? Sebab apa? Dia tak dapat tampung meja buku yang berat, dia letak kaki besi. Okey, nanti kalau tak, nanti kaki tu patah. Kaki meja tu patah sekiranya dia tidak dapat menampung buku yang berat. Okey, ini yang saya nak masuk hari ni sebenarnya. Fasa pertama, menganalisis punca masalah. Apa masalah pertama yang dihadapi? Kalau meja kat sini dia dapat, kita tengok dulu fungsi dia. Oh, dia dapat menampung beban. Yang kat sini beban ialah buku. Okey. Seterusnya ialah memodelkan masalah. Kita modelkan masalah. Contohnya masalahnya, adakah pencanggahan berlaku pada masa yang sama? Kalau kita cakap ya, memang ada masalah. Contohnya, kita pilih kaedah pemisahan ruang. Itu apa? Berat lawan ringan. Kalau tidak, pilih kaedah pemisahan masa. Masa ni dia tak serentak lah. Kalau dia serentak, ialah pemisahan ruang. Ini model Ada kita punya kaedah pemisahan ruang ni, kita boleh pilih mana satu yang kita nak guna. Okay, itu kaedah penyelesaian. Keempat ialah model penyelesaian, iaitu spesifik. Setiap kaedah penyelesaian dibekalkan dengan prinsip-prinsip pilihan-pilihan prinsip inventif. Sebagai contoh, kaedah pemisahan ruang dibekalkan 7 prinsip inventif, dan kaedah pemisahan masa juga dibekal dengan 7 prinsip inventif. Okey, maknanya ada ruang ada 7, masa ada 7. Dua-dua ada 7, maknanya ada 14. Istilah-istilah. Saya bukan suruh hafal semua istilah-istilah ni, cuma tengok mana yang awak ingat. Nanti dia akan masuk kemudian. Okey, cuma ini dia sampai sini lah fasa keempat untuk proses saya panggil sebagai model masalah, ataupun dipanggil sebagai model penyelesaian masalah inventif. Okey, ada soalan nanti kita cuba bincang lah gunakan Google Meet bila minggu lagi 1 lah. Mungkin insyaAllah saya akan buat Google Meet pada 21 Februari 2021.
Sekian, terima kasih.